أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi sama-sama kita solat fardu maghrib secara berjemaah mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi sama-sama untuk kita duduk dalam majlis ilmu yang dipanggil sebagai taman-taman syurga. Jadi malam ni kita sambung lagi daripada perbincangan bulan lepas. Masih lagi dalam bab wuduk. Adab-adab berwuduk. Siapa yang ada kitab boleh buka kitab Bidayatul Hidayah muka surat 38. Tak ada kitab boleh ambil pen, kertas, ambil poin-poin yang penting. Jika tak ada juga boleh buka telefon, boleh Google kitab Bidayatul Hidayah, tengok muka surat 38. Jika tak ada juga jangan tidur, sejuk ni. Jangan lena. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darin amin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka sesiapa yang membaca doa ini, yakni sebelum ni kita dah baca dah, Allahumma bi asyhadu an la ilaha illa anta alimtu su'a wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakura waj'alni dzukruka zikra katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Jadi maka sesiapa yang membaca doa ini selepas ia berwuduk, pasti akan keluar segala dosanya daripada segala anggotanya, dan dicop ke atas wuduknya dengan cop, yakni maksudnya di sini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kita ambil air semayang, kita jangan ambil air semayang secara kosong. Ada orang dia ambil secara niat saja, habis tu dia tak baca doa, jadi wuduk dia ni kosong, tak ada apa. Maknanya tak ada value. Faham tak? Seperti mana kita semayang, bila semayang assalamualaikum assalamualaikum kita belah, tak ada value semayang kita. Begitu juga kita kerja, betul tak? Kita kerja cukup 24 hari, cukup 25 hari, mesti gaji masuk, betul? Tapi takkan kita nak belah lagu tu? Ada aja ni lagu tu. Begitu juga kita bila kita kerja, kita solat, kita doa, kita baca Quran sekali pun kena ada doa dia. Ni sekecil-kecil amal yang kebiasaan orang dia tertinggal yang tu. Jadi lepas ni boleh amalkan doa yang telah dibagi pada kita, yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhir wa ja'alni min ibadikas salihin. Yang ni hak paling pendek, paling pendek. Tapi ni hak tadi saya baca ni panjang, daripada asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehingga wa usabbihuka bukratan wa asilah. Yang tu. Jadi barulah kita dicop sebagai wuduk yang ada value, yang ada kualiti. Bila wuduk ada kualiti, bila kita masuk semayang, semayang kita berkualiti. Takut lagi bila kita duk ambil wuduk tapi tak ada value, lepas tu masuk semayang, semayang kita tu dalam keadaan penat saja, tak ada apa. Lepas tu dia kata semayang ni tak boleh nak cegah dia daripada fahsyak
dan tidak boleh meningkatkan dia untuk membuat kebajikan. Faham tak? Ada orang sembahyang tapi amal dia senantiasa kedekut, prasangka orang, sangka buruk banyak. Ada orang sembahyang, dan juga ada juga orang sembahyang dia tak boleh nak meninggalkan perkara-perkara kecil, yakni maksiat-maksiat yang kecil. Salah satu dia mengumpat, menipu, nak cakap kona. Sebab apa? Sebab bermula daripada ambil air sembahyang tadi tu tak ada value, tak ada value. Lalu diangkat dan diletakkan di bawah arash. Maka senantiasalah wuduk tadi bertasbih kepada Allah, dan ditulis baginya pahala wuduk itu sampai ke hari kiamat. Yang tu value wuduk tu, bukan ambil saja-saja. Dan hendaklah engkau meninggalkan 7 perkara di bawah ini ketika berwuduk. Bila kita ambil air sembahyang, kita kena tinggalkan 7 perkara ni. Apa dia? Yang pertama, mengibaskan tangan untuk memercikkan air. Yakni lepas ambil wuduk tu kita kibas. Ada orang lepas ambil wuduk dia lap. Lap tu dikira sebagai makruh. Sebab tu ada soalan yang tanya, lepas kita mandi tu kita ambil air sembahyang, betul? Lepas mandi ambil sembahyang, lepas tu kita lap badan kita. Boleh, tapi jatuh hukum dia makruh lah. Sebab kan kita lepas mandi basah. Yang tu. Di sini dia tidak boleh mengibaskan tangan dia untuk memercikkan air. Jadi untuk environment kita sekarang ni, suasana kita sekarang ni adalah lap. Lap. Yang kedua, menamparkan air ke muka dan kepala. Ni biasa orang ambil air sembahyang dalam kolah, kan, yang ambil pom macam tu. Jadi tak cantik ya. Yang ketiga, bercakap-cakap, yakni bersembang. Dia sembang, tak tahu apa sembang. Dia sembang, dia tengok sambil-sambil dia ambil air sembahyang, dia sembang. Ni tak elok. Okey? Ni tak elok. Yang keempat, membasuh anggota wuduk lebih dari 3 kali. Membasuh anggota wuduk lebih dari 3 kali. Ada sahaja dia panas, dia hangat, dia basuh muka 5 kali, dia basuh tangan 7 kali, ada juga. Hidup main-main dengan wuduk. Sedangkan wuduk tu bermula nak ambil air wuduk tu, dia tak boleh nak macam kita mandi, buka tu buka, kan? Bukan paip rumah kita, jadi buka tu pelan je, ambil sikit-sikit. Yang kelima, menggunakan air tanpa ada hajat, tetapi hanya semata-mata was-was dan syaitan yang mengganggu orang yang sedang berwuduk. Ini namanya walhan. Jadi ada sebahagian asatizah dia pesan pada kita supaya jaga kualiti wuduk. Sebab sekarang ni kita punya cara solat kita, kan, solat kita kan kita renggang. Jadi solat hak duduk rapat-rapat pun kita boleh larau, boleh lalai, boleh tak ingat rakaat. Jadi solat yang renggang ni lagi lah. Sebab apa? Di sisi dia tu ada syaitan yang sedang mengganggu. Sebab tu bila nak ambil air sembahyang, bila nak ambil air wuduk, gunakan air tu kerana ada hajat sahaja. Cukup-cukup saja. Jangan main buka je macam nak basuh pinggan. Yang keenam, berwuduk dengan air musyammas, yakni air terkena panas matahari dan di negeri yang panas pula. Yang ni yang tak boleh, yang kita nak kena ambil wuduk ni. Faham tak? Bagi air tu air suam sikit, tak apa, jangan terlalu panas. Macam yang kita ada belakang tu apa, ada penapis ayak tu kan. Penapis ayak tu kita kena tanya siap-siap. Jika air dekat surau ni tak ada, air dalam penapis ayak tu boleh tampung jemaah untuk ambil air sembahyang. Yang tu selalu saya tanya soalan ni. Bila ada orang jual penapis ayak, saya tanya, penapis ayak yang mana yang boleh cover jika kita berhadas besar? Faham tak? Kan ayak tak ada kat rumah, sunat sembahyang macam mana kalau kita hadas besar? Kan? So penapis ayak tu nak tengok lepas dak untuk kita bukannya nak kata mandi wajib tu sendiri, bahkan nak beri lepas
kewajipan tu. Faham tak? Mandi wajib tu asing. Kan ada dalam satu kitab fiqh disebut bila tak ada air, cukuplah sekadar tayamum. Kan? Muka dengan tangan. Tapi penapis hayat tu lepas tak? Untuk kita ambil muka dengan tangan. Itu sebab tu tengok per liter dia tu. Per liter. Cek balik kat rumah ada berapa liter jika kita ada gangguan air. Yang ketujuh, berwuduk dengan menggunakan bekas-bekas daripada tembaga. Ni tak boleh ambil air sembahyang dalam periuk. Tak ada arah dah ambil air sembahyang dalam periuk. Dah syekh tinggal air dalam periuk tu ada lebih, hak lain tak ada dah. Tapi untuk qada hajat tak ada masalah, ambil air periuk masuk dah tandas tu cedok pi kan. Tapi nak ambil air sembahyang jangan. Jadi 7 perkara ni tak boleh dan hukumnya adalah makruh ketika berwuduk. Dan disebut pula di dalam hadis, inna man zakarallaha inda wudu'ihi taharallahu jasadahu kullah wa man lam yazkurillaha lam yathur minhu illa ma asabahul ma. Sesungguhnya sesiapa yang menyebut nama Allah ketika berwuduk, maka Allah menyucikan jasadnya semuanya. Tetapi sesiapa yang tidak menyebut nama Allah, yakni di dalam wuduk, maka tidak suci daripada jasadnya kecuali hanya anggota yang terkena air sahaja. Hanya anggota yang terkena air sahaja. Jadi bila kita nak ambil wuduk tu sekurang-kurangnya bismillah, sekurang-kurangnya. Begitu juga dengan bab masuk tandas. Sebelum ni kita bincang, sekurang-kurangnya tak ingat doa masuk tandas, bismillah tu pun dah cukup, dah memadai. Sebab apa? Sebab ada sebahagian kita rasa berat nak sebut bismillah. Baik, seterusnya dalam bab adab-adab mandi. Ini kita selesai daripada kita ambil wuduk, baru kita nak masuk dalam bab mandi. Dan mandi juga ada dalam kitab, dan dalam Islam ni sangat cantik. Sebab tu kita orang Asia ni dikerak mandi kan. Dikerak mandi macam mana? Dia mandi sehari boleh pi dekat 5 ataupun 6 kali tu. Tapi kalau orang di sebelah Afghanistan, Turkistan, Gohit-Gostan, yang tu seminggu sekali pun tak apa. Faham tak? Bukan nak kata kat mereka tak, memang suasana mereka lagu tu. Kalau macam dekat Pakistan, kalau orang yang keluar jemaah kan 1 tahun, keadaan dia di sana tu musim sejuk. Dia mandi seminggu sekali. Mandi seminggu sekali. Jangan tak gosok gigi sudah. Tak? Haru lebih. Baik. Jadi apabila engkau junub, ni dalam bab junub. Sama ada kerana bermimpi atau jima', maka bawalah sebekas air ke bilik mandi dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu 3 kali dan tanggalkan segala kotoran daripada badanmu. Kemudian hendaklah engkau berwuduk seperti wuduk yang engkau buat untuk sembahyang beserta dengan segala doa-doanya, dan kemudiankan membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia. Okey. Dalam bab mandi junub ni ada lagi yang tak teliti betul-betul. Yang ni dia ajak secara basic saja. Sebab apa, ada sebahagian ni bila dia mandi tu dia tidak duduk. Bila dia tidak duduk, dia punya papan punggung dia tu tak terbuka dan air tidak melintasi tempat tu. Jadi mandi dia tu tak berapa sah panggil. Bukan tak sah, tak berapa sah. Sebab dia jahil. Yang tu. Sebab tu nak mandi dia kena duduk bagi punggung dia terbuka. Yang tu. Ni mandikan berdiri kan. So dia gosok semua, dia kata lepas habis semua. Sedangkan kawasan punggung dia tu tak melintasi air. Jaga-jaga lah. Yang tu salah satulah. Selain daripada pelipat-pelipat yang kita nak kena pasti dekat tubuh badan kita.
Baik, jadi apabila engkau sudah selesai daripada berwuduk, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali. Hak ni orang yang mandi pakai timba, pakai baldi. Yang ni. Nah, 3 kali. Tapi kita tak pakai dah, kita pakai shower kan. Tak 3 kali ya, takkan nak buka 3-4 kali kata. Nak rosak kepala tu. Okey, jadi ni adab dia. Ni adab dia. Cara kita untuk mandi junub. Dan engkau berniat mengangkatkan, yakni menghilangkan hadas junub, kemudian tuangkanlah air ke sebelah badanmu yang kanan. Mulai yang kanan dan ikutilah dengan yang sebelah kiri, dan gosoklah bahagian hadapan dan belakang daripada badanmu, dan selati rambut di kepala dan juga janggutmu, dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu dan tempat tumbuh rambut. Makna tumbuh rambut ni bulu-bulu lah. Kening, misai, lagi mana lagi? Ketiak, bulu hari-hari kan. Tempat tumbuh rambut yakni bulu-bulu, baik yang nipis maupun yang tebal. Dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu selepas berwuduk tadi. Dan jikalau tersentuh tanganmu dengannya, maka ulangi wudukmu sekali lagi. Okey? Jadi bila mandi nak puas tu, kena pakai kain basahan lah, ataupun seluar pendek ke. Kan? Jadi kalau nak dia selesa dengan berbogel, silakan lah. Tapi jatuh hukum dia makruh saja. Okey? Dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi ini ialah yang pertama niat. Niat dia yang penting. Yang kedua, menghilangkan najis dari badan, yakni jika ada. Maknanya daripada kuku kita, daripada telinga, hidung, daripada celah-celah yang menyebabkan ada najis. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Cari anggota badan yang berlipat-lipat supaya sampaikan air ke arahnya. Dan perkara yang wajib dalam wuduk ialah niat membasuh muka sekali, membasuh kedua tangan sampai ke kedua siku juga sekali, menyapu sebahagian daripada kepala sekali, membasuh kedua kaki sampai ke buku lali sekali, dan tertib, yakni yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Ni tertib ni banyak yang tak faham. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia dah susun cantik dah. Dalam bab wuduk kita ni dah komplit daripada mazhab, 3 mazhab yang lain, Hanbali, Hanafi dan Maliki. Sebab kalau kita ikut selain daripada mazhab Imam Syafi'i, dia ada mula-mula basuh kaki dulu boleh, basuh tangan dulu pun boleh, nak sapu kepala dulu pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita ni dah susun baik, cantik dah. Jadi ada juga orang kita yang salah faham, sehingga bab wuduk ni dia boleh jadi 12, bab wuduk ni boleh jadi 18. Sebab dia tengok ayah dia ni banyak buat sunat daripada sempurnakan yang wajib. Ni masalah dia. Ni maksud niat dia kumur dulu, basuh tangan lama-lama, lepas tu dia basuh muka, dia basuh tangan hingga ke siku, dia disapu tengkuk pula. Hak tu ada banyak yang sunat-sunat, tapi bila kita buat selalu, jadi anak kita tengok kan, anak kita dia takkan dengar cakap kita, dia akan tengok apa yang kita buat. Yang tu sebab tu ayah-ayah dia kena praktik yang paling kamil, paling sempurna sekali depan anak-anak. Yang tu jangan banyak yang sunat pula, dia jadi pening. Last sekali umur belah-belah, bila kita tanya ada berapa fardu wuduk, ada 12. Pasal apa 12? Ayah saya buat 12. Ni pun hak tara ingat, hak tara tak ingat ni banyak hari ni. Ni contoh dia. Dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunat muakkad, dan kelebihannya sangat banyak, pahalanya sangat besar, dan orang yang tidak mengambil berat dengan yang sunat ini adalah rugi, bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya. Kerana perkara-perkara yang sunat merupakan penampung kepada kekurangan yang ada pada yang wajib. Sebab tu
salafus soleh dia karang tentang bab wuduk ni saja ada lebih daripada 300 kaifiat dalam bab wuduk. Sebab tu wuduk para sahabat radhiyallahu an boleh menyembuhkan penyakit lumpuh. Kita ambil wuduk, ambil air sapu lebihan wuduk kita tu, pergi sapu kat orang lumpuh, dengan orang tu mati terus ICU. Sebab apa? Wuduk kita tak ada kualiti. Yang tu, sebab tu jadikan wuduk kita ni ada kualiti. Jadi baik dalam bab mandi. Seterusnya dalam bab tayamum. Apabila engkau tidak dapat menggunakan air kerana yakni ketiadaan sesudah berusaha mencarinya. Hak ni macam orang dekat Selangor lah, kan? Orang dekat Selangor dia tak ada air. Jadi dia kena buat cara tayamum. Okey? Atau sebab uzur sakit, atau ada halangan daripada sampai mencapai air disebabkan adanya binatang buas, atau sebab ditahan di dalam penjara. Macam sekarang ni dekat penjara Reman kan. Jika tak ada sumber air, dia terpaksa tayamum. Atau kerana air itu sedikit yang hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu atau dahaga kawanmu. Cukup-cukup minum lah. Jadi tak boleh nak buat air semayang, dia boleh ambil tayamum. Atau kerana air itu milik orang lain yang dia tidak mahu menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal daripada harga biasa. Macam kita sekarang ni yang dekat Batu Kes tu kan, Ustaz Abid Liu dia sponsor sponsor 2 lori air. Dia beli air. Tu tak tahu lah berapa pedik kan. Tapi dia sponsor tu alhamdulillah. Okey. Jadi kalau tengok pada keadaan kita sekarang ni, contoh kata Timur Laut ni tak ada air. Jadi kebetulan saya ni jadi token air. Lepas tu saya tak mau jual. Jadi dia jadi jatuh tak payah membeli. Faham tak? Sebab air tu bukan daripada harga yang biasa, bahkan lebih mahal, dan air tu cukup untuk keperluan sahaja. Yang tu. Jadi bab air ni dia tak payah nak rumit sangat. Tak payah nak rumit sangat. Nak rumit pasal apa? Rumit dia tu untuk orang yang betul-betul perlukan air. Yang tu saja. Atau kerana ada luka dan sakit di badanmu yang engkau bimbang atas kemudaratan dirimu apabila engkau menggunakan air. Ni untuk orang yang sakit. Bila dia memang ada air, keadaan kita ada air, tapi anggota wuduk sahaja yang tidak boleh kena air, bahkan jadi mudarat pada dia boleh ambil tayamum. Yang tu, faham tak? Keadaan kita ada air, tapi tengok tangan dia luka, tak boleh nak kena air. So dia kena sapu dekat tangan yang boleh kena air saja. Maka dalam keadaan-keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang fardu, kemudian cari-carilah tanah yang baik dan berdebu dan tidak bercampur dengan benda yang lain. Tanah itu suci dan lembut, maka engkau pukulkan kedua tapak tangan ke atas tanah tadi sambil merapatkan jari-jarimu dan berniat olehmu akan istibahatus solah. Istibahatus solah maksudnya membuat sesuatu yang membolehkan sembahyang fardu. Istibahatus solah untuk kita angkat tayamum tadi. Lalu engkau sapukan kedua tanganmu tadi ke mukamu sekali, dan janganlah engkau bersusah-susah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut, sama ada tebal atau nipis. Kemudian tanggalkanlah cincinmu, yakni jika ada. Okey. Jadi bila kita sapu debu untuk angkat tayamum pada anggota tayamum tadi tu, muka dan tangan. Jadi kita tak payah nak renyah-renyah untuk sampaikan debu tadi tu sampai ke celah-celah, tak payah. Hanya cukup sekadar istibahatus solah, syarat saja. Kena dekat muka dan tangan. Kemudian engkau pukulkan pula kedua tanganmu ke atas tanah sambil merenggangkan di antara jari-jarimu, dan sapulah akan kedua tanganmu sehingga sampai pada kedua sikumu.
Jikalau dua pukulan ini masih belum mencukupi, maka pukulkan pula tanganmu ke atas tanah sehingga dapat engkau menyapu tanganmu dengan sempurna. Kemudian sapukanlah satu tapak tangan dengan tapak tangan yang lain dan selangkan jari-jari tanganmu untuk menyapu celah-celah jarimu. Okey, ini sebagai satu syarat saja untuk kita meluluskan ia, ambil debu sebagai tayamum. Dan sembayanglah engkau dengan sekali tayamum ini akan sembayang fardu, dan beberapa sahaja yang engkau sukai daripada sembayang sunat. Dan apabila engkau berkehendak pula membuat sembayang fardu yang lain, maka perbuatkanlah olehmu tayamum yang baru. Untuk satu fardu satu saja. Okey. Untuk tayamum. Untuk tayamum, untuk sembahyang fardu satu saja tayamum. Okey. Kita juga dengan kita face mask tu kalau boleh pakai seminggu. Betul tak? Sedangkan face mask tu memang dia pakai buang. Jadi dia tak nampak tahi itu, sedangkan dia ada kuman. Untuk face mask ni kalau boleh satu waktu satu. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh nak macam mana? Kan? Sebab kita tu ada yang pakai face mask tu untuk zaman kita sekarang ni, untuk suasana kita sekarang ni, seminggu ada, sebulan ada, dia pakai hak tu, dia kata jimat. Sedangkan situ banyak mana dah kuman, bakteria banyak dah. Dah tercemar dekat face mask dia tu. Sebab tu begitu cantik susunan tayamum ni untuk sembahyang fardu. Sebab apa? Sebab nak meluluskan dia untuk menunaikan sembahyang. Itu. Baik. Jadi selesai kita dalam bab wuduk, dalam bab mandi, dalam bab tayamum, dan adab kita untuk pergi ke masjid. Apabila engkau telah selesai daripada bersuci, maka sembayanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh jikalau fajar telah terbit, seperti apa yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Kemudian pergilah ke masjid, dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah, apatah lagi sembahyang subuh, kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 darjat. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Okey. Mana sembahyang hak paling renyah sekali? Mai sembahyang waktu subuh. Sebab tu udara waktu subuh ni kebanyakannya udara yang segak-segak. Lepas daripada waktu subuh ni udara ni tak cantik dah. Sebab apa? Sebab ada bau-bau udara orang-orang munafik. Itu sebab tu sebelum daripada subuh ni udara dia sangat segak, dan badan kita masa tu sangat fresh. Dan sebab tu telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, solat sunat sebelum subuh ni diperbuat dekat rumah. Ni kita main dekat masjid, nak main dekat masjid, imam tu dah rakaat pertama dia pergi belakang tiang ni sembahyang sunat sebelum subuh dulu. Sedangkan wajib tu dah gerak dah jalan dah. Lepas tu dia kata rugi kalau tak buat solat sunat sebelum subuh ni. Memanglah, tapi masalahnya anda sampai masjid, orang dah sembahyang, dah masbuk dah. Habis dia sembahyang sunat sebelum subuh tu, imam dah habis dah sembahyang subuh, jadi terlepas dia jemaah. Sebab tu kalau kita tengok ada sembahyang sembahyang fardu telah dimulakan, kita ni orang yang dah masbuk, kita kena cepat-cepat masuk dalam saf. Begitu juga dengan waktu subuh ni, kena segerakan. Sebab tu sembahyang nak tengok orang ni tanda dia ada iman. Orang lelaki yang ada iman ni orang yang pi sembahyang berjemaah. Sembahyang jemaah. Sebab apa? Sebab tujuan kita untuk cari ilmu yang pertama sekali bangun untuk sembahyang subuh berjemaah. Kalau subuh berjemaah dia fail, yang lain 4 lagi waktu memang fail, tunggal langgang. Tak payah duk kata kemas sebab tu jaga waktu subuh ni. Dan subuh ni lah di antara waktu yang kata pembuka rezeki. Pembuka rezeki.
Jadi jaga-jaga dengan waktu subuh. Sebab tu kita nak dapatkan waktu subuh, waktu tahajud ni, kita amalkan 21 bismillah. 21 bismillah sebelum daripada tidur. Sebab tu adab tidur ni nak kena ada ambil air semayang, baca Fatihah, baca ayatul kursi, baca 3 kul, baca apa? Doa pendinding, baca doa tidur, tak zikir Fatimah 33, subhanallah 33, alhamdulillah 34, Allahu akbar. Tak, lepas tu mengucap 2 kalimah syahadah ni. Adab-adab tidur. Banyak kita yang tidur lah ni. Tidur apa? Tidur tengok WhatsApp, tidur tengok Facebook, tidur tengok Telegram. Nak, last sekali lingkup beh. Lepas tu bangun-bangun pukul 6.30 dah. Lepas tu dia buat istighfar, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim apa? Hang sebelum tidur hang tak buat adab tidur. Lepas tu nak marah orang tak kejut hang. Ni jaga-jaga. Sebab tu bila kita nak dapat bangun awal ni, prepare untuk buat adab tidur, dan kita baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Insya-Allah taala pagi esok kita bangun awal. Yang tu. Dan tidur ni carilah tidur yang berkualiti. Cari waktu tidur yang sangat berkualiti. Janganlah tidur pukul 3 pagi, nak bangun pukul 5 tak ada penat. Baik, jadi apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tenteram, dan jangan terburu-buru, dan hendaklah engkau sambil membaca Allahumma bihaqqis sa'ilin alaik wa bihaqqi gharibin ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadha ilaik fa inni lam akhruj asyara wala batara wala riya'a wala sum'ah bal kharajtu tiqa'a sakhatika wa btira'a mardatik fas'aluka an tunkidhani minan nar wa an taghfira li zunubi fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu, dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharapkan kurniamu, dan dengan berkat perjalananku ini, sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid kerana bongkak atau sombong, dan bukan kerana riak atau sum'ah, tetapi aku pergi adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaanmu dan hendak menuntut keredaanmu. Maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku daripada siksaan api neraka, dan engkau ampunkanlah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali hanya engkau. Ni zikir ketika kita on the way daripada rumah nak pergi ke masjid. Ni bangun pagi start kereta, dia dengar radio dulu, dia buka lagu dulu. Ni bangun-bangun tidur buka tengok Facebook dulu, tengok siapa like Facebook aku hari ni. Tu tengok WhatsApp, siapa duk WhatsApp aku semalam aku tak balas hari. Dia juga lagu tu. Kan? Jadi kita bangun pagi-pagi nak pergi ke masjid lepas daripada kita dah qada hajat, lepas kita dah mandi, bangun buat solat sunat malam, on the way ke masjid tu bacalah zikir ni, Allahumma bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqi gharibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadha ilaik fa inni lam akhruj asyara wala batara wala riya'a wala sum'ah bal kharajtu tiqa'a sakhatika wa btira'a mardatik fas'aluka an tunkidhani minan nar wa an taghfira li zunubi fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Ni adab kita untuk pergi ke masjid. Jadi apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka dahulukan kakimu yang kanan dan baca olehmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfirli zunubi waftah li abwaab rahmatik. Ramai yang masuk surau masjid tak baca doa. Faham tak? Sebab tu dalam terjemah dia iaitu, Ya Allah, berikanlah rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat baginda. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku,
dan bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Kita masuk rumah Allah nak minta rahmat daripada Allah, tapi banyak kita masuk tak baca, banyak kita masuk dengan kaki kiri, tak masuk dengan kaki kanan. Ni masalah kita. Sebab tu kita jauh daripada rahmat Allah. Sebab apa? Ada orang dia main sembahyang berjemaah, tapi cara dia main sembahyang jemaah tu tak ada ilmu. Faham tak? Tak ada ilmu. Maknanya nak main tu pun dia tak ada isi, dan semayang dia ni pun tak ada value. Tu faham tak? Semayang dia letih, penat, sebab zikir-zikir dia tak hafal, dia pun tak mau main mengaji. Tu jadi lagu tu. Dan apabila engkau melihat di dalam masjid orang-orang yang menjual sesuatu, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Dan apabila engkau melihat orang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu. Begitulah kita disuruh oleh Rasulullah SAW. Sebab tu dalam masjid dia tidak boleh ada jual beli. Hatta orang yang nak mai bayar hutang pun dia kena duduk kat luar masjid. Faham tak? Ni kita ada suruh orang pergi beli apa-apa, lepas tu nak bagi duit baki, adab dia duduk kat luar. Yang tu. Faham tak? Adab dia duduk kat luar. Kata tak boleh, hang tak boleh bayar kat aku dalam masjid, hang kena duduk kat luar. Ni siap duk jual lagi dalam masjid. InsyaAllah tuan-tuan, kami ada kopi janda ada 3 paket lagi. Ada lagi jenis itu. Duk jual. Jaga-jaga. Sebab tu adab dalam masjid ni kena jaga. Bila orang yang menyampaikan ilmu agama tanpa ada adab, dia tak tahu cara nak adab dalam masjid ni yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dia sendiri tak amalkan agama. Yang tu cerita dia. Tapi kalau kat beranda masjid tak apa, beranda masjid, dekat depan masjid, pintu masjid, tak ada masalah. Keliling masjid nak berniaga pun tak ada masalah. Cuma masalah tak boleh nak berniaga dalam masjid. Nak bayar sesuatu benda dalam masjid pun tak boleh. Yang tu, melainkan akad nikah lah kan. Dia tunjuk ni apa semua, nak akad nikah tu tak apa lah. Tapi jual beli tak boleh. Jual beli tak boleh. Waliyazubillah, kita sangat-sangat takut. Sebab apa? Ada sebahagian tu masih lagi menyampaikan ilmu agama, tapi dia duduk dalam keadaan jual beli dalam masjid. Yang tu. Okey. Moga sampai takat tu dulu kot, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang baik, tersalah kata, tersilap bicara, saya mohon ampun dan maaf. Jadi kita dah sampai isyak dah. Nanti kita akan sambung pada bulan depan insya-Allah dalam adab masuk ke dalam masjid. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang baik, tersalah kata, tersilap bicara, saya mohon ampun dan maaf. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina bi'ilmi wa zayyina bihilmi wa akrimna bittaqwa jamilna bil 'afiyah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.